Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memajak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kamu Assalamualaikum Tok dan sahabat duha. Hujan di Marmau, Singapura. Kota Baru hujan dari semalam lagi. Malam. Terima kasih kamu sentiasa sudi bersama dengan Atuk hari ini. Hari ini sudah pun berapa hari pula hari ini? 29 Januari. Ahad day 29 dah. Dan nak habis dah bulan Januari. Lagi 2 hari lagi. Oh, ya, cepatnya masa berlalu. Dan ini berarti bertambahnya usia kita. Bertambah jumlah usia, tapi usia semakin sedikit. Ya kamu 29 Januari tu dan habis Januari. Bukan bertambah usia, berkuranglah usia kita. Banyak kita kena ubah dalam hidup kita. Kadang-kadang umur banyak, umur dah happy birthday, umur dah bertambah. Bukan bertambah, umur makin berkurang, makin pula. Ya Ramli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tajuk kita hari ini ialah senyum itu adalah sesuatu yang berat hendak dilakukan. Sesuatu yang berat. Tapi senyum ini, sebelum kita buat bicara tajuk yang ringan-ringan ini, senyum ini ialah satu amalan yang dia boleh lahir daripada ekspresi muka kita, wajah kita. Kalau kita ketawa, bukan senyum. Senyum ni boleh melahirkan hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang mesra sekali. Ya Salbia, Assalamualaikum, selamat pagi Ji. Haji Mat, salam duha. Cantik semua. Waalaikumsalam. Geng-geng kita semua solat duha. Siapa yang sudah pun meningkat duha, solat duha, daripada 2 buat 4, daripada 4 buat 6, mesti meningkat punya. Mesti meningkat insya-Allah. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu Taala, duha kita itu akan meningkat jumlah rakaatnya. Akan dengan sendiri kita rasa nak buat. Itulah kehebatan, nikmat kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi senyum ini adalah merupakan permulaan kata. Permulaan kata yang dari segi komunikasinya untuk memulakan sesuatu yang positif, untuk membolehkan orang memberi perhatian kepada kita. Kalau kita dalam public speaking, mesti senyum dulu. Senyum ialah satu ekspresi muka yang tidak mengeluarkan perkataan, tapi kesan kepada respon audiens itu amat besar. Jadi itulah senyum ini penting. Begitu juga dalam Islam, senyum itu satu ibadah. Betul lah tu. Dulu saya buat 2 rakaat je, now dah 4. Atuk jangka lepas ni kamu buat 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Mungkin akan bermula dengan 8. 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat satu buat 4 rakaat 1 salam. Jadi kalau 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam dah 8. Kalau 4 rakaat 1 salam lagi dah 12, cukuplah. Maksimal, insya-Allah. Jadi solat duha ini kalau buat 4 rakaat 1 salam, cantik. Dan memang kita nak buat lagi lah. Jadi atuk berdoa kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, anak cucu atuk yang ada di sana, di luar sana, supaya memberi keutamaan, fokus sedikit mengenai solat ini. Solat, sebab solat ini adalah kunci segala ibadat. Kunci segala ibadat. Kunci syurga berada di solat. Kunci syurga berada di solat. Kunci bahagia berada di solat. Maksimum 12 rakaat, betul. Rasulullah buat setakat 12. 12 je. Ya Hasanuddin.
Jarir, Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Itulah pekerti Rasulullah yang begitu hebat sekali. Huzai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, senyum itu berat. Berat. Tetapi senyum itu melangkaui daripada kesannya berbanding dengan perkataan yang dikeluarkan. Kalau kita memuji seseorang pun tidak sehebat senyum lagi. Mesti senyum dulu. Ada orang kata senyum ada makna tu. Puji ada makna tu. Ada makna. Bila mana kita utamakan solat, ya kama. Solat sunat, maka yang wajib terus diselesaikan tanpa masalah. Benar. Atuk setuju. Tepat sekali. Bagi orang yang sentiasa mengamalkan solat sunat, maka solat wajib garanti dia tidak akan tertinggal. Garanti. Dijamin. Dengan sendiri dia akan buat. Dengan lebih khusyuk lagi. Lebih tawaduk lagi. Huzai, Atuk, saya ada masalah. Masalah lah nak minta pendapat Atuk. Tapi seganlah saya. Minta lah. Apa yang Atuk boleh jawab, Atuk jawab lah. Apa yang Atuk tak tahu, Atuk kena kata tak tahu. Atuk macam tu ya. Ya Huzai. Semua orang ada masalah. Hidup ni kan masalah. Hidup ni ujian tu kan masalah. Ujian tu sendiri masalah. Tak ada orang kata aku ujian ni sebagai happy-happy je. Tak ada. Ujian itu masalah. Sebab itu kita kena senyum. Senyum. Bila ada ujian, kita kena senyum. Jadi senyum itu terapi muka. Awet muda. Nak awet muda, senyum. Jangan moncong. Kalau moncong, maka kita reverse umur kita. Tapi kalau kita senyum, kita awet muda. Orang yang senyum boleh mengurangkan stres. Ini sebelum kita buat bicara mengenai tajuk senyum ni, orang yang senyum mengurangkan stres. Orang yang senyum mengurangkan lemah jantung. Lemah jantung boleh mengurangkan lemah jantung, mengelakkan lemah jantung. Senyum sama. Orang yang senyum boleh mengelakkan pergaduhan. Langgar kereta, keluar kereta saja senyum. Wahai, oi, you. Oi. Tapi kalau keluar kereta balah. Jadi senyum ini adalah sesuatu amalan, dan Rasulullah memang tidak pernah tak senyum dalam hidupnya. Itulah hebatnya Rasulullah. Senyum juga akan boleh menghilangkan perasaan marah. Dan kita susuli dengan zikrullah. Nak marah ke apa ke, senyum lah. Senyum. Ujian itu. Sebab bila setiap kali kita senyum merupakan satu ibadah. Marah bukan ibadah. Marah bukan ibadah. Senyum je ibadah. Sebab itu sama juga doa. Bila kita doa itu ibadah. Makbul tak makbul cerita lain. Doa saja dah ibadah dah. Dah dapat pahala dah. Kalau ya Aizah, kalau tu tak keberatan, bolehkah saya mesej Atuk nanti? Boleh? Boleh. Masukkan mesej insya-Allah. Jadi senyum baik atau buruk, tersenyum dan ucapkan saya alhamdulillah. Masih ada banyak hal yang perlu kamu syukuri. Ini satu tajuk yang Atuk nak kongsi mengenai senyum ini. Baik atau buruk, kita kena senyum. Ini cantik ya. Baik atau buruk, sesuatu yang berlaku ke atas kita kena senyum dan lafazkan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini banyak ramai ulama yang membuat kupasan mengenai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang apabila mendapat rezeki, alhamdulillah. Tapi apabila mendapat musibah, mulai nak menyalahkan Allah lah. Sebenarnya salah itu. Yang benarnya, apa saja ujian kita alami, sama ada dalam bentuk happy ataupun sedih, mesti lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah itu makna segala puji bagi Allah. Kalau kita tak kata alhamdulillah, seolah-olah perkara yang tak baik berlaku itu, yang tidak sesuai dengan kita anggap itu Allah ni zalim kepada kita. Contohnya begitu. Ya Uzai, terima kasih tu. InsyaAllah saya akan sentiasa senyum menghadapi ujian Allah. Ujian tanda Allah sayang kita. Ya. Selagi banyak ujian, semakin tinggi Allah menyayangi kita. Jadi dengan melafaz alhamdulillah, walau di situasi macam mana sekalipun,
Kalau kita lulus peperiksaan, alhamdulillah. Kalau kita gagal peperiksaan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji Alhamdulillah ni bukan syukur. Bukan, ada orang silap. Oh, hari ni dapat gaji, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Betul lah dapat gaji, alhamdulillah syukur. Tapi Allah hari ni accident, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Tentu tidak akan kata syukur, tapi alhamdulillah itu kena kata. Sebab alhamdulillah ini adalah segala puji bagi Allah. Allah beri yang buruk, kita puji. Allah beri yang baik, kita puji. Allah beri kita kaya, kita puji. Allah beri kita miskin, kita puji. Allah beri kita susah, kita puji. Allah beri kita merana, kita puji. Alhamdulillah. Allah beri kita sehat, kita puji. Alhamdulillah. Allah bagi kita sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah sentiasa. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ini melipu dalam semua perkara yang berlaku. Semua perkara yang berlaku. Baik, buruk, tinggi, rendah, apa semua. Semua alhamdulillah. Sebab Allah lebih tahu apa yang berlaku itu di sebalik kebaikan untuk kita. Allah lebih tahu. Atuk nak kongsi satu cerita. Cerita bagaimana seorang raja. Sebuah negeri ada seorang raja dengan doktornya. Dengan doktor yang rapat. Satu hari raja ni pergi memburu. Raja pergi memburu. Apabila sedang memburu itu, jari raja ini terkena duri. Terkena duri, maka dia panggil doktor yang ada bersama itu, berubatlah. Maka raja tanya, doktor, macam mana dengan adakah boleh sihat? Doktor tu kata alhamdulillah. Alhamdulillah. So balik memburu. Ya Hindum, assalamualaikum dan selamat ukhuwah. Tok serta sahabat syurga semua, waalaikumsalam, amin. Amin. Jadi selepas daripada seminggu, didapati jari raja itu semakin tidak sembuh. Maka panggil lagi doktor itu. Membekak, doktor pun berobat lagi. Dan raja tanya, bagaimana dengan jari saya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan raja okey lagi. Kemudian selepas sebulan, didapati jari raja itu sudah tak boleh diobatkan lagi, terpaksa dipotong. Maka panggil, raja sudah murka, panggil doktor tu sumbat dalam penjara. Panggil doktor sumbat penjara kerana gagal menyelamatkan jari tuanku daripada sembuh, daripada sehingga terpaksa dipotong. Ya Putra Lan, assalamualaikum Adil Abah. Waalaikumsalam. Lama tak join live Abah. Itulah Adil. Terima kasih. Jadi apabila jari sudah dipotong, maka raja sudah ada 9 jari. Raja ini ialah orang yang paling suka memburu, pergi lagi memburu. Kali ini dia pergi memburu dalam hutan. Tiba-tiba raja terpisah daripada kumpulan pengawalnya. Maka raja sesat, sehingga raja ini ditangkap oleh orang dalam hutan. Orang dulu kala. Orang yang dirangkap oleh orang kuno. Orang yang makan orang ni. Hindu Jafar Amin, terima kasih. Jadi maka raja ini ditangkap dan hendak dibagi puja. Hendak diberi pujaan lah, dibunuh. Diberi puja. Diberi puja. Hujan lebat ni Kota Baru. Hujan lebat. Jadi semasa nak memberi puja itu, ketua kepada masyarakat kuno ni melihat bahawasanya tuanku ni orang cacat. Jari dia ada 9. Jadi apabila cacat, tak sesuai untuk disembahkan kepada dewa dia. Maka dilepaskan raja ini. Raja ni pun happy lah, kerana jari dia cacat. Maka dia tidak dikorbankan sebab dia tidak cukup sifat. Maka raja pun lari daripada kumpulan itu dan dapat bertemu semula dengan pengawalnya dan terus pulang ke istana. Barulah raja ni sedar bahawasanya dengan jari dia terputus itu, maka nyawanya telah pun selamat. Ini yang dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ada hikmah jarinya putus.
Kalau jari dia tak putus, sudah tentu dia adalah dibunuh. Dibunuh, dijadikan bahan pemujaan. Pemujaan. Jadi dia pun panggil doktor. Panggil doktor, minta maaf ya, minta maaf doktor. Sebenarnya apa yang kamu buat itu alhamdulillah, syukur kepada Allah segala puji. Sebab kerana jari aku putuslah, nyawa aku masih selamat. Jadi aku minta maaf lah kerana memenjarakan kau. Lantas doktor tu kata apa? Ya tuanku, tuanku tak perlu minta maaf dengan saya. Dan saya ucap terima kasih kerana tuanku penjarakan saya. Tuanku penjarakan saya. Jadi tuanku ni pun heran. Kenapa terima kasih penjara? Sebab dia kata, kalau saya pergi memburu dengan tuanku, kalau tuanku didapati cacat, tidak boleh dijadikan bahan pemujaan, sudah tentu pasti akan dijadikan bahan pemujaan mereka. Jadi dengan tuanku penjarakan saya, maka saya pun selamat daripada dibunuh. Jadi itulah alhamdulillah. Ada hikmahnya daripada sesuatu yang berlaku. Jadi buruk, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tahu kepada kita. Kita puji kepada Allah. Atuk dah sarapan ke belum? Atuk belum lagi. Sedang minum. Terbaik je lah, dah faham. Naomi. Jadi bermakna jari terputus boleh menyelamatkan nyawa seorang raja. Dan doktor pula dia tak boleh kata dia dizalimi walaupun di penjara, kerana dia dalam penjara lah. Raja yang putus jari itu pergi memburu tanpa bawa doktor. Kalau bawa doktor, maka doktor itu akan ditangkap dan akan dibunuh sebagai bahan pemujaan. Ini hebat ya. Walaupun ini bukan merupakan satu sirah yang begitu konkret, tetapi analoginya mudah. Itulah hikmah daripada lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dalam diri kita pun kita kalau kita perlu renung kembali, kenapa kita gagal? Tetapi setelah beberapa tahun, kita baru merasai bahawa patut aku gagal sebab Allah nak bagi yang lebih baik daripada aku, ataupun sebab Allah nak menyelamatkan aku, ataupun kerana Allah sayang kepada aku, ataupun kerana Allah nak memastikan rumah tangga kita kekal, maka kita dibuatkan kita gagal. Ataupun Allah nak memastikan family kita terjamin supaya dapat belajar dengan baik, hasil daripada apa yang kita gagal. Jadi gagal itu adalah kawalan awal yang Allah nak beri lebih baik kepada kita. Jadi apabila kita kecewa, kita jangan memenuhkan rasa kecewa. Kita pastikan kita sabar, kita reda dengan apa yang berlaku. Bersangka baik di sisi Allah, Nuaiman. Cantik. Nuaiman. Betul tu, bersangka baik. Jadi senyum adalah merupakan sesuatu yang manis, tapi tidak kena kecil manis. Yang lain kalau manis kena kecil manis, tapi senyum manis tak apa. Banyak-banyak senyum manis pun tak apa, tak akan kena kecil manis. Ya Rosnani. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi senyum itu juga adalah sebagai untuk menularkan, melebar luaskan sunnah. Sunnah. Kita senyum ini bererti senyuman itu diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sendiri kita menyebarkan sunnah. Bukan saja kita mengamalkan sunnah, tapi kita menyebarkan sunnah. Itu hebatnya kita senyum. Selalu senyum, senyum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarmu untuk tersenyum, bukan untuk marah. Rasulullah sentiasa mengajar kita tersenyum. Setiap kali banyak dugaan yang dialami oleh Rasulullah semasa berdakwah, mengembangkan dakwah risalah Islam ini. Rasulullah sentiasa diherdik, dimaki, dibalai dengan najis unta, sebagainya. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Ini hebatnya peribadi Rasulullah. Tidak pernah marah itu telah membuatkan Rasulullah boleh menarik minat, mengubah seseorang itu memeluk agama Islam dengan pekerti yang baik, pekerti yang tinggi. Inilah yang kita perlu tekankan, iaitu kita senyum. Nak marah macam mana pun kena senyum. Nak marah macam mana pun kita kena senyum. Jika kamu melihat seorang tanpa senyum, berikan kepadanya salah satu senyum milikmu. Tersenyumlah kerana senyum itu sunnah. Jika kita ingin melihat seorang, kita senyum. Senyum itu penting ya. Senyum sebagai sunnah kita.
Senyum adalah listrik, dan hidup adalah bateri. Wah. Senyum ini adalah umpama elektrik. Dan hidup sebagai bateri. Jadi kalau bateri tak ada power, tak boleh jadilah. Jadi setiap kali tersenyum, ada positif negatifnya. Biasa bergerak. Kita kena berfikiran positif dan bersuka baik dengan Allah. Betul lah Indra. Bersuka baik dengan Allah SWT. Mukmin sejati selalu memberi dua hal pada bibir mereka, diam dan senyum. Mukmin yang sejati sentiasa menggunakan dua bibir ini untuk tutup, diam dan untuk senyum. Itu mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati dia banyak diam dan banyak senyum. Orang yang buat banyak silap, banyak cakap. Orang banyak cakap, banyak buat silap. Senyum di wajahku bukan berarti hidupku sempurna. Itu berarti aku menghargai apa yang aku miliki dan apa yang telah Allah kurniakan kepadaku. Mana senyum kepada kita. Kita tidak menggambarkan kita ni sempurna sangat. Tidak. Tapi menggambarkan syukur kita kepada Allah SWT. Melahirkan rasa tawaduk kita. Melahirkan rasa rendah diri kita kepada Allah SWT. Apalah kita di sisi Allah SWT. Siapalah kita? Kecil sangat. Kita ni manusia hina dina di sisi Allah SWT. Manusia yang teruk, yang sukar nak masuk syurga, sukar sekali. Dah bahkan kita ini lebih sentiasa mirip kepada neraka. Apa saja perbuatan kita, dosa sentiasa kita lakukan. Kita sentiasa berserah kepada Allah. Jadi pada masa yang sama, kita cuba berikhtiar meluahkan rasa senyum kita dalam menghadapi kesukaran hidup kita. Setiap kali ujian, kita senyum. Kita senyum, susuli dengan ambil wuduk, susuli dengan berzikir. Kita menghadapi ujian, kita menghadapi musibah, kita senyum dan kita redha. Kita ambil wuduk, kita solat. Bila kita berhadapi dengan musibah, kita senyum lagi, kita redha, kemudian kita zikir, kita baca Quran, kita sedekah sekadar yang kita mampu. Inilah yang kita harus inginkan. Hujan makin lebat, makin lebat. Okey, sebelum kita meneruskan lebih jauh mengenai tajuk ini, sama-sama kita membaca ulumul kitab Al-Fatihah dan kita niat sedekah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda, dan kita niat juga pada Al-Fatihah yang kita akan baca ini kita sedekah kepada semua nabi-nabi, para rasul-rasul, kedua ibu bapa kita, pada diri kita, ahli keluarga, isteri atau suami, anak-anak, jiran-jiran, rakan-rakan, ataupun batuk pula. Rakan-rakan muslimi muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Suhaida, assalamualaikum. Selamat pagi tu. Pagi. Hujan lebat kat mana tu? Kota Baru. Hujan lebat, bising, tak dengar. Tak dengar. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Tajuk kita hari ini, kita buat bicara mengenai senyum. Senyum. Kamu akan menemukan bahawa hidup ini masih berharga hanya dengan tersenyum. Kita akan rasa hidup kita ni amat berharga dengan kita melontarkan senyum. Kita akan rasa hidup kita tidak akan lonely kalau kita melontarkan senyum. Kita tidak akan rasa hanya kita sahaja menerima musibah daripada Allah SWT. Dan kita tidak rasa kita ini dibenci oleh Allah SWT. Kita tidak rasa kita dibenci oleh rakan kita. Sebab kita sentiasa senyum dan redha dengan apa yang berlaku. Senyum itu satu sedekah, benar sekali. Senyum. Jadi itulah yang kita harus amalkan dalam hidup kita. Hal yang terindah di dunia ini apabila dua insan bertemu sambil senyum antara satu sama lain. Amin pelet murah. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam.
Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ada kita berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai keturunan, berbagai dialek sebagainya. Tapi apabila sampai kepada senyuman, semua sama. Ini mungkin kita tak perasan ni. Ada ratusan bahasa di dunia, tapi senyum, berbicara, semuanya sama. Pergi mana-mana pun di dunia ini, bila kita senyum, orang akan faham makna senyum itu kepada mereka. Inilah rahsia yang besar. Kadang-kadang kita rasa senyum ni untuk orang Melayu je. Tidak. Orang Jepun pun senyum, Korea pun senyum, Arab pun senyum, orang putih pun senyum, India pun senyum, Afrika pun senyum. Tapi apabila dia senyum, dia memberi satu makna yang semua orang akan faham, iaitu kemesraan. Kemesraan yang dilahirkan. Senyum berarti bersedia menerima. Senyum berarti tidak ada blok, tidak ada barrier antara kita. Itulah. Senyum ini satu bahasa yang diketahui umum. Satu makna yang difaham secara umum. Difaham secara umum. Orang faham. Apabila kita senyum, orang faham bahasanya kita ini tergolong darah orang yang hamba, baik dan sebagainya. Salam Tok. Maaf Tok, lewat masuk. Wan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey je. Tak ada maaf, tak perlu minta maaf pun. Jadi senyum itu adalah bahasa sedunia. Semua orang faham. Apabila senyum, orang akan faham. Orang akan faham makna senyum itu. Peace. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ikhlas bukan melepaskan sesuatu air mata, tapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Jadi keikhlasan kita bukan boleh dilepas atau ditunjukkan dengan mengalirnya air mata, tapi memadai dengan melontar sekuntum senyum. Sekuntum senyum sudah cukup. Senyum paling indah ialah senyuman seorang dalam berjuang melawankan air mata. Senyum yang paling indah orang yang berjuang dengan kesedihan. Hatinya hancur lebur, tapi bibirnya masih mampu tersenyum. Itulah orang hebat. Itulah orang kuat. Itulah orang yang berjaya menguasai dirinya. Tok selalu senyum. Bercahaya iman di wajah Tok. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Senyum sama. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Semua yang sebenarnya senyuman tidak disertai oleh apa-apa. Bayangkanlah, senyuman anak kecil, baby kalau dia senyum cukup manis. Sebab senyuman baby ini senyuman yang paling ikhlas. Tip-top. Baby kita main dengan baby. Gini. Kemudian senyum. Allahu Akbar. Hebatnya. Hujan kah tu? Hujan. Sini hujan. Hujan lebat. Hujan lebat. Hujan lebat. Jadi senyuman yang terbaik, yang tidak dikotori oleh apa-apa, daripada kolbu yang bersih, ialah senyuman seorang baby, seorang bayi. Allahu Akbar. Hebat senyum bayi ni. Suka sangat panggil baby. Ada pandai senyum. Ibu yang sakit dapat selesai dengan senyuman baby tu. Senyum boleh memadamkan kebakaran. Hebat tu. Hebat. Terkadang kamu tersenyum bukan kerana ada hal yang menakar itu, tapi kerana kamu tahu bersedih tak akan menyelesaikan masalah. Ini yang perlu kita tekankan. Kita jangan ikutkan hati sedih kita. Sebab sedih tidak menyelesaikan masalah. Tetapi senyum boleh selesai masalah. Sekurang-kurangnya dia akan meringankan. Apabila kerja berat, kita buat dalam keadaan senyum, bermakna kerja itu akan lebih ringan. Apabila kerja banyak, apabila kita buat dalam keadaan senyum, maka kerja itu akan boleh diselesaikan dengan mudah. Apabila kita menghadapi tekanan perasaan dan sebagainya, bila kita senyum 50% boleh diselesaikan. Itu penting. Senyum ini satu terapi sebagai sebuah kehidupan. Senyum ini satu terapi yang besar, yang berhebat, yang berharga. Dan senyum ini tak boleh disuruh-suruh, tak boleh. Tetapi hati kita
Kita kuasai hati kita supaya kita ini sentiasa senyum. Orang sentiasa senyum. Orang sentiasa senyum, awet muda. Orang sentiasa senyum, hidupnya happy semua. Orang sentiasa senyum, apa masalah datang pun boleh diselesaikan dengan mudah. Orang sentiasa senyum, tak ada musuh. Tak ada musuh. Orang sentiasa senyum disukai oleh orang ramai. Orang sentiasa senyum, mudah dapat boyfriend. Orang sentiasa senyum, mudah mendapat girlfriend. Orang sentiasa senyum, disayangi oleh isteri. Suami yang sentiasa senyum, disayangi oleh isteri. Isteri yang sentiasa senyum dan manja, disayangi oleh suami. Inilah the power of smile. Power of smile is very strong. Very strong. Unlimited. Dia punya power is very unlimited. So you can smile, then you can get reward. You can smile, you can get reward. Itulah hebatnya. Hebatnya smile. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Kerana hujan pun lebat. Hujan pun lebat, kita jumpa lagi esok. Atuk berdoa semoga banyak-banyakkanlah senyum kita. Aisyah berkata, tidak aku melihat seorang paling banyak senyuman kecuali Rasulullah. Aisyah, bukan Aisyah, Aisyah. Aisyah berkata, benar sekali. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok insyaAllah. InsyaAllah dalam waktu yang lebih kurang sama. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Dan semoga yang baik jadikanlah sebagai tauladan. Jadilah kita insan yang suka senyum. Mulai hari ini dah disenyum. Siapa yang belum solat sunat duha, please tolong solat sunat duha. Kalau selalu buat 2, coba buat 4 hari ini. InsyaAllah. Sebab waktu ini waktu duha. InsyaAllah kita akan berjumpa di pada masa dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat sunat duha. InsyaAllah. Amin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah. Wallahu a'lam.